Sebab setiap kali kalau macam nak jemur kain ke apa, memang Pika akan nampak dekat kawasan tu. Dan sampai sekarang lah masih lagi ternampak jenazah ataupun mayat tu dekat situ. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller channel. Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Sebenarnya Pika ada something nak bagi tahu dekat korang, yang mana beberapa minggu lepas, tak adalah beberapa, adalah hari tu kan, masa tu pukul 1:30 pagi tau, lebih kurang macam tu lah, pukul 1 pagi macam tu. Pika baru sahaja nak melelapkan mata. Lepas tu tiba-tiba Pika dapat dengar bunyi orang dekat luar, dekat kondominium sebelah tu, di bangunan satu lagi kan, blok satu lagi tu, ada orang menjerit. Suara lelaki menjerit, menangis, meraung tau. Lepas tu Pika macam, aku seorang je ke yang dengar bunyi orang tengah menangis tu? Lepas tu Pika ni pun memberanikan dirilah untuk tengok dekat sebalik tingkap tu kan, kenapa ada orang menangis macam tu sekali. Lepas tu bila Pika tengok, nampak ada banyak kereta polis. Bukanlah banyak kereta polis, ada satu truk polis. Lepas tu macam ada 5-6 orang polis macam tu, dengan ada beberapa orang lah yang duduk dekat satu kawasan dekat bawah ni. Lepas tu ada lagi satu kelompok orang ni pula duduk dekat sebelah kiri. Yang tu lah grup yang tengah duduk menangis, yang tengah duduk meraraung tu kan. Dia macam, kenapa dia orang ni menangis kan? Ke ada kes bunuh diri ke, kes mati ke macam tu kan. Lepas tu Pika ni mula-mula memang tak perasan pun benda lah dia orang ni kan. Sampailah Pika tengok betul-betul dekat depan, macam Pika terfikirlah, kalau macam ada kes orang bunuh diri ke apa daripada bangunan yang tinggi macam tu, mana mayat kan? Lepas tu tengok-tengok jugalah mana mayat kan, tak nampak. Betapa beraninya kita ni kan, busybody nak tahu apa jadi. Lepas tu bila Pika tengok betul-betul, lah rupanya mayat tu ada dekat depan kereta polis tau. Dah berbungkus dengan kain putih lah. Baru perasan. Masa tu terus rasa macam, ya Allah, berdebar, menyesalnya lah aku pergi tengok. Sebab benda tu dia bermain-main dalam fikiran sampai lama jugalah. Sebab setiap kali kalau macam nak jemur kain ke apa, memang Pika akan nampak dekat kawasan tu. Dan sampai sekarang lah masih lagi ternampak jenazah ataupun mayat tu dekat situ. Kan, tak tahulah, tu orang kata badi tak tahulah, apa pandangan korang? Sebab sebenarnya cerita kali ni pun berkaitan jugalah dengan badi. So, tu tadi cerita Pika. Sekarang tanpa kita buang masa, jom kita sambung dengan kisah untuk kali ni, yang mana ianya berkaitan dengan badi. Tanpa buang masa, jom kita mulakan dengan kisah kali ni. Untuk kisah kali ini, kejadian ini sebenarnya berlaku di kawasan Pasir Gudang, Johor, yang mana ada satu rumah ni, dia ada 4 bilik, 1 bilik dekat bawah, 3 bilik dekat atas. Dan rumah tu pula dihuni oleh 3 lelaki bujang. Ada yang kerja sebagai polis, ada yang kerja sebagai guru. Disebabkan oleh, kan tadi Pika cakap, diorang ni 3 orang, tapi bilik tu ada 4 kan? 1 bilik dekat bawah. Bilik dekat bawah tu diorang buat khas untuk tuan rumah. Sebab tuan rumah diorang ni kebiasaannya memang dalam sebulan sekali ke ataupun beberapa bulan sekali ke, tuan rumah datang ke rumah tu untuk tengok rumah. Lepas tu kadang-kadang tuan rumah tu duduklah dekat situ. Lepas tu dekat bilik atas pula dia ada 3 bilik kan. Jadi disebabkan diorang ni kan cuma 3 orang. So memang dekat bilik dekat atas tu 1 bilik seorang. Watak yang pertama ni nama dia Kamarul. Kata dia pada masa tu dia balik ke rumah, dah lewat malam jugalah. Masa tu dia tengoklah motor kawan-kawan dia ni tak ada dekat luar, dekat garaj tu. So dia macam, mungkin kawan dia keluar melepak, ataupun mungkin kawan dia ni pergi main futsal lah kot. So dia pun masuk je lah dekat dalam rumah. Biasalah kan, kita kalau tu rumah kita, memanglah kita masuk je dekat dalam rumah tu. Sama lah juga dengan si Kamarul ni. Jadi masa tu kata Kamarul, silap dianya adalah bila dia nak masuk dekat dalam rumah tu, dia tak bagi salam. Dengan tak bagi salamnya, dengan baru balik entah daripada mana, dah lewat malam, dia main masuk je dekat dalam rumah tu kan. So masa tu bila dia masuk dekat dalam rumah,
sekali dia dapat rasakan macam ada satu angin ni yang entah daripada mana-mana menyapa ke muka dia. Orang kata kalau macam tiba-tiba rasa angin tu macam meremang bulu tengkuk apa semua tu, macam ada something lah kan. Masa ni memang betul lah, si Cameron ni dia rasa macam meremang. Sebab daripada mana angin tu kan, nak kata kipas takkanlah macam sap menyapa muka macam tu. Masa ni mula dia rasa macam berdebar. Lepas tu dia macam cuba nak abaikan je lah. Dia pun pergilah ke bahagian dapur. Haus katanya, dia nak minum air. Lepas tu masa duk minum air tu tak ada apa lagi yang berlaku. So lepas dah keluar daripada dapur, sekali dia tengok pintu dekat ruang tamu tu terbuka luas. Macam aku rasa macam aku dah tutup pintu tu tadi, kenapa pula terbuka kan? Lepas tu dalam dia duk berjalan nak pergi ke pintu ruang tamu, dia nak tutup pintu tu lah. Sekali dia nampak yang bilik dekat bawah, kan tadi Pika kata ada satu bilik kosong dekat bawah, bilik tuan rumah tu kan. Dia kata pintu bilik tu pun terbuka juga. So dalam keadaan dia ni macam tertanya-tanya, macam siapa ni kan? Ataupun kenapa pintu ni terbuka tiba-tiba? Dia pun macam kita lah, seperti biasalah kalau dalam kisah-kisah seram ni memang kita akan ada satu perasaan berani. Dia macam kita rasa macam apa benda dekat sebalik pintu tu ke? Macam tu kan? Jadi Cameron ni pun pergilah tengok dekat bilik bawah tu. Masa dia tengok, dia nampak katil. Lepas tu yang mengejutkan, dekat atas katil tu dia nampak ada satu makhluk berbungkus kain putih. So Cameron ni dalam keadaan terkejut, dia panik kan. Terus dia berlari keluar. Nasib baiklah pintu rumah tadi kan terbuka. Terus dia berlari keluar, duduk dekat luar rumah ni. Dia tunggu kawan dia ni untuk balik. Masa tu dia call lah kawan dia kan. Nasib baiklah kawan dia yang bekerja sebagai polis tu nak balik. So dia tunggu je lah, dia isap rokok dekat luar tu, tunggu sorang-sorang sebab tak berani nak masuk dalam rumah kan. Dia tunggu je sorang-sorang dekat luar tu sambil dia isap rokok. Lepas tu dalam lebih kurang pukul 1:30 macam tu, kawan dia yang polis tu pun sampai. Lepas tu kawan dia pun tanya lah dia, yang kau ni duduk dekat luar sorang-sorang waktu pukul 1:30 pagi macam ni, kau buat apa? Lepas tu Cameron ni pun bagi tahulah dekat kawan dia yang polis tu, dia katalah dia nampak sesuatu ada dekat dalam dalam bilik bawah tu kan. Lepas tu kawan dia yang polis pun tak adalah macam terkejut ke apa tau. Dia macam seolah-olah dia dah faham apa benda yang Cameron ni nampak. Lepas tu abang polis ni pun buat gaya-gaya macam melompat. Dia tiru gaya macam pocong. Dia tak cakap benda tu, cuma dia macam melompat-melompat macam tu kan, untuk tanya si Cameron ni lah, yang kau nampak tu pocong ke? Macam tu lah, indirect way ataupun bahasa isyarat dia kan. Jadi Cameron ni macam pelik, dia ni pernah nampak juga ke? Sekali abang polis ni pun bukalah cerita. Sebenarnya bukanlah Cameron seorang sahaja yang pernah nampak benda tu. Sebab abang polis ni pun pernah nampak pocong yang duduk dekat dapur dalam rumah tu. So sambil diorang duduk bercerita antara Cameron dengan polis tu nama dia Aiman. Sambil diorang duduk bercerita, sekali Aiman ni pun bagi tahulah dekat Cameron sebenarnya sebelum ni dia pernah dah nampak pocong tu kan. Rupa-rupanya mungkin benda tu mengikut si Aiman ni sebenarnya, Aiman si polis ni. Sebab kata Aiman, adalah satu kali tu dia kena pergi, dia kan polis, dia kena pergi menguruskan satu kes kemalangan maut lah, macam tu. Dan bila dah settle semua kes tu, waktu tu dah pun maghrib bila dia sampai dekat rumah ni. Jadi yang agak dia rasa macam mungkin silap dia lah, sebab orang kata biasa kalau kita macam handle something yang macam tu, kalau boleh jangan terus balik ke rumah, kita kena pergi dulu lepak dekat luar ke, ataupun mungkin solat dekat masjid ke macam mana, supaya macam benda tu tak adalah ikut kita sampai ke rumah. Macam tu lah kan, pantang larang lah tu lebih kurang. So si Aiman ni pun dia terus balik ke rumah tau. Dia balik, dia masuk dalam rumah macam biasa, waktu tu maghrib. Lepas tu dia pun teruslah tanggalkan baju dia apa semua, dia letaklah dalam bakul. Lepas tu dia pergilah naik mandi. Lepas tu kata dia, dalam pukul 8:30 macam tu, dia nak turun balik tau. Sebab dia nak pergi pasar malam, katanya lah. Tapi bila dia turun balik dekat bawah, dekat kawasan dapur tu, dia pelik. Kenapa baju dia tadi dia letak dalam bakul tau, tapi sekarang baju dia tu macam bersepah dekat luar. Macam seolah-olah ada seseorang yang keluarkan baju polis dia ni daripada bakul tu. Lepas tu, si Aiman ni pun macam panggil lah. Korang ada ke dalam rumah ni? Dia ingatkan yang kawan-kawan dia lagi 2 orang tu dah pun balik lah ke rumah tu kan. Tapi bila dia panggil, dia cari kawan dia dekat dalam rumah tu, tak ada pun sebarang sahutan. Masa tu si polis ni, Aiman ni, yakin lah yang sebenarnya dia seorang je dekat dalam rumah. Cuma dia pelik lah kenapa baju dia tu yang elok-elok je duduk dalam bakul, sekarang terkeluar macam ada orang sepah kain macam tu.
Okay, so lepas tu si Aiman ni pun pergilah keluar, pergilah beli makanan dekat pasar malam semua, dan dia pun baliklah ke rumah dia semula. Masa tu jam menunjukkan dalam nak pukul 10 ke 10.30 macam tu lah. So Aiman ni pun dia pergi dekat dapur. Kan biasa kalau kita dah beli makanan semua terus pergi ke dapur nak buka kan, nak makan lah ni. Lepas tu daripada dapur ni dia dapat rasakan macam ada sesuatu tengah duk melihat si Aiman ni, ataupun tengah tengok je dekat Aiman ni daripada ruang tamu. Jadi daripada pandangan mata dia dah nampaklah macam benda tu macam seakan-akan kelibat pocong lah. Senang cerita kan. Tapi dia pun memberanikan diri, dia macam abaikan je lah benda tu. So lepas tu dia pun pergilah ke ruang tamu, makan apa semua, dia buka TV semualah kan. Masa tengah duk makan seorang ni, sekali dia dapat dengar ada sesuatu bunyi dekat dapur. Bunyi macam orang tengah mendengus macam tu. Sedangkan masa tu kan dia seorang je dekat dalam rumah tu. Jadi masa ni Aiman ni pun memberanikan diri. Kan dia bunyi macam ada sesuatu dekat dapur kan. Dia pun memberanikan diri. Dia kan polis. Dia memberanikan diri untuk toleh ke dapur. Bila dia toleh sahaja ke dapur, dia nampak ada satu makhluk ni tengok je dekat dia. Pocong tu lah yang tengah tengok kaku je tengok dekat si Aiman ni. Lepas tu Aiman ni yang lagi mengejutkan, dia kata rupa pocong tu muka dia macam seolah-olah sama macam yang dia nampak masa kemalangan tu tadi. Mayat mangsa kemalangan tu kan. Teruslah dia ni pun pejamkan mata. Sebab terkejut ni pasal kan. Dia pejamkan mata kalau macam Pika. Terus berlari keluar lah kan. Macam dia mungkin sebab dia polis, dia beranilah juga sikit kot. Jadi dia pun pejamkan mata sebab takutnya pasal. Dan ingatkan benda tu hilang bila dia buka mata. Tapi bila dia cuba buka mata lagi sekali, tengok lagi sekali dekat dapur ni, benda tu ada lagi. Tengah tengok je dekat dia macam tu. So dia pejam lagi mata dia tu kan. Lepas tu masa ni Aiman kata ingatkan benda tu berhenti dekat situ je lah. Benda tu tak ada macam mengganggu ke apa. Sekali dia dapat rasakan ada sesuatu tengah duk membelai dekat belakang dia pula. Masa ni tanpa fikir panjang, terus Aiman ni pun berlari keluar daripada rumah tu. Lepas tu Aiman ni nasib baiklah dia ni sempat jugalah capai handphone dia semua kan sebelum dia berlari keluar ni. Bila dia berlari keluar, duduk luar sorang-sorang, dia call lah kawan dia lagi seorang polis ni untuk datang temankan dia. Mungkin takut sangat lah kot kan. Dan dia yakinlah benda yang dia nampak tu adalah pocong semua. Jadi masa dia call kawan dia dekat luar untuk datang temankan dia, sambil-sambil duduk tunggu tu, dia dapat dengar bunyi dekat dalam rumah, bunyi macam ada orang tengah duduk melompat non-stop. Korang tahu kan bunyi macam orang melompat macam mana? Dum, dum, dum dalam rumah kan. Tapi masa ni si Aiman ni tak memberanikan dirilah untuk pergi tengok ke apa. Tak ada. Sebab dia dah tahu yang sebenarnya dekat dalam rumah dia tu memang benda tu lah yang tengah duk musik dia, tengah duk melompat tu. Lepas tu Alhamdulillah lah, sebab kejadian seram tu cuma berlaku sampai situ je. Lepas ustaz dah datang apa semua dah tak ada dah. Cumanya kata dia antara dia orang 3 orang ni kan 2 orang dah kena kan, lagi seorang tak kena. Kata dia mungkin seorang tu terselamat sebab yang seorang tu dia macam alim tu sikit. Jadi benda tu tak mengganggu kan. Tapi anyway, selepas daripada tu Alhamdulillah lah dah tak ada dah gangguan semua. So siapa dekat sini yang mungkin pernah terkena lah, macam mungkin ternampak macam Pika nampak tu ke, ataupun korang pernah mengalami pengalaman berkaitan dengan badi ke apa, mungkinlah korang boleh kongsikan dekat Pika di bahagian komen di bawah. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.